Penyebaran berita palsu boleh menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat, seterusnya mengundang kepada perkara yang tidak diingini. Kebenaran berita yang disebarkan itu perlu dipastikan dan bukan sebaliknya kerana ia berupaya memberikan impak yang negatif kepada masyarakat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizana Alam dalam Pastikan Sahih, edisi Selasa 26 Julai 2022. Jangan lupa untuk dapatkan perkembangan terkini melalui muat turun mudah aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda hari ini. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengumumkan bahawa jangkitan cacar monyet ataupun monkeypox sebagai kejadian kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa, Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Keputusan ini dibuat berdasarkan beberapa faktor, antaranya peningkatan mendadak jumlah kes yang dilaporkan oleh negara-negara bukan endemik monkeypox. Wabak tersebut yang telah memenuhi tiga kriteria PHEIC, iaitu kesan kejadian kepada kesihatan awam, kejadian luar jangka dan risiko penularan rentas sempadan serta bukti dan data saintifik berkaitan jangkitan ini. Oleh itu, pengembara-pengembara yang tiba dari negara-negara terbabit dinasihatkan agar memantau status kesihatan kendiri setiap hari termasuk gejala jangkitan monkeypox untuk tempoh selama 21 hari dari tarikh ketibaan di Malaysia. KKM juga menyeru individu yang mempunyai gejala monkeypox untuk segera ke fasiliti kesihatan bagi pemeriksaan dan rawatan lanjut serta elakkan dari kontak dengan orang lain bagi mengelakkan penularan jangkitan. Akta Kawalan Produk Tembakau dan Merokok menyasarkan untuk mewujudkan generasi yang bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok, termasuk rokok elektronik atau vape. Akta ini akan memperuntukkan larangan aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape terhadap generasi muda yang dilahirkan pada 1 Januari 2007 dan seterusnya. Sokongan anda amat bermakna dalam memberi sokongan penuh kepada usaha KKM bagi melaksanakan akta ini dan memastikan negara dapat melahirkan generasi yang hidup sihat tanpa amalan merokok. Bagi golongan perokok, anda boleh mendapatkan bantuan berhenti merokok di www.jomquit.com. Tawaran iklan jualan keahlian dan lambang Persatuan Bekas Polis Diraja Malaysia PPPBM yang kini tular di media sosial adalah palsu, kata Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nursiah Muhammad Saaduddin. Sumbangan itu beliau berkata, polis menjalankan siasatan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebarkan iklan berkenaan. PDRM mengesan satu iklan di media sosial yang mempromosikan jualan keahlian dan lambang ahli kehormat PBPM, dan menurut hantaran itu, ahli yang menggunakan lambang berkenaan akan diberi keistimewaan seperti perkhidmatan pengiring polis dengan bayaran RM300 bagi 10 km. Iklan itu turut menyebut bahawa pemilik kenderaan boleh memasang cermin gelap dan tiada tindakan pihak berkuasa sekiranya memandu dalam keadaan mabuk, katanya dalam kenyataan hari ini. Kementerian Kewangan MOF menyangkal dakwaan Malaysia bakal menjadi sebuah negara muflis. Tegas Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam aduan rasmi telah dibuat kementerian itu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM terhadap beberapa laporan palsu di media sosial mengenai kedudukan hutang negara yang dilihat mengelirukan rakyat serta berpotensi menjejaskan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Menurutnya, aspek penting dalam pengurusan hutang adalah kemampuan keberhutangan dan kemampanan hutang. Katanya lagi dalam hal ini, hutang kerajaan persekutuan jelas masih terkawal kerana Malaysia berdisiplin membayar faedah dan hutang matang walaupun melalui beberapa siri krisis kemelesetan ekonomi dan kewangan sebelum ini. Polis memburu seorang lelaki dan dua rakannya
yang melarikan tabung wang milik seorang peniaga di kawasan tepi Jalan Arung Tampoi, Johor Bahru, Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Rupiah Abdul Wahid berkata, kejadian pukul 6 petang itu menyebabkan mangsa berusia 18 tahun mengalami kerugian RM300. Menurutnya, suspek iaitu seorang lelaki dipercayai warga tempatan berpura-pura ingin membeli makanan di gerai mangsa namun telah melarikan bekas wang jualan gerai berkenaan. Tambahnya lagi, suspek tersebut melarikan diri bersama-sama dua rakannya menaiki kereta jenis Pro 2 Azia berwarna hitam. Baik, polis menahan seorang lelaki berusia 35 tahun dalam serbuan perjudian dalam talian di Pasaraya Elit, Taman College Heights, Sikamat, Seremban. Menurut Ketua Polis Daerah Seremban, ACP Nanda Ma'ruf, dalam satu kenyataan ketika serbuan polis turut merampas sebuah telefon bimbit dan sejumlah wang tunai. Katanya lagi, suspek ditahan di bawah Seksyen 48(A) Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan boleh dikenakan denda tidak kurang RM10,000 serta tidak melebihi RM10,000 bagi setiap mesin judi yang dirampas jika didapati bersalah. Jelas beliau, sepanjang Januari hingga Jun tahun ini, sebanyak 126 serbuan berjaya dijalankan atas kesalahan aktiviti perjudian dan 116 darinya telah dituduh di mahkamah. Pastikan sahih beriak seketika, jangan ke mana-mana. Satu keluarga, satu rumah. Turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development, terutama untuk golongan muda. Kita sekarang sedang berbicara soal Sulu ni, tuntutan Sulu ni. Maukah kita berbincang dan sedang perbincangan itu berjalan, tak tahulah apa yang akan dikatakan, maka terserahlah strategi kerajaan untuk berbuat itu dan ini, dan maka akan adalah kritikan terhadap tindakan kerajaan yang akan dibuat itu ataupun yang telah dibuat, maka pihak yang satu lagi boleh membacanya. Apakah itu tidak akan merosakkan kepentingan kerajaan di dalam prosiding litigasi tersebut? Maukah kita tunjuk strategi kita kepada dunia? First rule of litigation is the element of surprise. First rule of war pun serupa. Ini kita sedang mempertahankan kedaulatan kita yang ahli-ahli yang berhormat komplain ni, kita tak mempertahankan. Kita sedang mempertahankan dan kita hendak dedahkan strategi kita kepada orang lain. Maukah kita berbuat begitu? Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk tidak membenarkan perkara ini. Jom ke Maha 2022 pada 4 hingga 14 Ogos di Maib, Serdang bertemakan sekuriti makanan untuk masa depan. Pameran pertanian terbesar dan paling berprestij ini menyediakan lebih 1,500 ruang pameran dan jualan. Fokus utama Maha 2022 adalah Agro Trade, Agro Edutainment, Agro Lifestyle, Agro Youth, Agro Tourism, Agro Tech, Agro Job Fair serta banyak lagi. Artis tempatan pun ada. Jumpa anda di Maha 2022. Baik, ini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Kerajaan akan menyemak semula pengurusan pusat beli belah yang dimiliki syarikat berkaitan kerajaan GLC supaya diuruskan syarikat tempatan agar peniaga Bumiputera dapat menjalankan perniagaan mereka di situ, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata perkara ini bertujuan meningkatkan status sosioekonomi Bumiputera dan penglibatan usahawan Bumiputera di pusat beli belah. Negara memasuki fasa peralihan ke endemik. Usahawan termasuk Bumiputera dapat kembali bernafas dan menjalankan perniagaan yang secara langsung membantu menggerakkan semula ekonomi negara. Meskipun begitu, status
sosioekonomi Bumiputera masih di tahap rendah dan penglibatan usahawan perlu dipertingkatkan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan majikan bahawa gaji minimum kini ditetapkan pada kadar RM1,500 berkuat kuasa sejak 1 Mei lepas. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata sehingga Julai ini berdasarkan statistik My Future Jobs, lingkungan gaji bagi kekosongan jawatan yang paling banyak ditawarkan di seluruh negara adalah antara RM1,200 hingga RM2,000 sebulan. Saya sedikit kecewa kerana gaji ditawar majikan tidak setimpal dan berpadanan dengan kelayakan dan kerja yang dilakukan oleh anak-anak tempatan ini. Sehubungan dengan itu, saya meminta semua pihak majikan mengambil serius mengenai perkara ini kerana pekerja merupakan tunjang utama dalam mana-mana organisasi di mana mereka boleh make or break sesuatu perniagaan. Pindaan rang Undang-Undang RUU Sistem Insurans Pekerjaan 2022 diluluskan di Dewan Rakyat. Pada sesi penggulungan, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata kerajaan tidak melindungi atau menyembunyikan mana-mana pihak dalam isu penyelewengan data program insentif pengambilan pekerja penjana kerjaya. Pihaknya melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso membuat siasatan secara telus. Kebetulannya, Kementerian Sumber Manusia melalui agensi Perkiso telah menggunakan forensic investigation dengan izin. We investigated, bukan kita gunakan orang luar mengenal pasti. Yang mengenal pasti ada penyelewengan adalah Perkiso sendiri setelah mengadakan satu siasatan dalaman. Kita yang melaporkan kepada pihak SPRM untuk bantu kita. Sekiranya saya nak mempertahankan mana-mana individu, tak kira sama ada orang politik atau tidak, kita tak akan lapor kepada SPRM. Ini kita yang secara volunteer lapor kepada SPRM supaya mengambil tindakan tanpa mengira ideologi politik. Tak kira dari mereka daripada syarikat tu berada kepentingan dengan parti-parti politik atau tidak. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM telah membuat pemeriksaan berkanun terhadap lebih 20,452 majikan di seluruh negara setakat 30 Jun lalu. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, ia bagi memastikan majikan mematuhi pelaksanaan gaji minimum yang berkuat kuasa pada 1 Mei. Namun jelas beliau, statistik majikan yang telah mematuhi dan tidak mematuhi Perintah Gaji Minima 2022 masih tidak dapat disediakan berikutan kuat kuasanya perintah tersebut pada 1 Mei 2022. Jun 2022 sahaja, sebanyak 3,049 tempat pekerjaan telah diperiksa di seluruh negara. Selain daripada itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia juga akan menjalankan siasatan sekiranya aduan diterima dari pihak pekerja. Pada bulan Jun, Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah menerima sebanyak 157 aduan berkaitan dengan pelaksanaan perintah gaji minimum dan hasil siasatan mendapati 118 majikan tidak mematuhi perintah tersebut. Nasihat telah diberikan kepada majikan untuk mematuhinya. Sekiranya gagal, tindakan perundangan akan diambil ke atas mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar optimis rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan 2022 mengenai larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dapat dikuatkuasakan mengikut jadual September ini. RUU itu yang buat julung kalinya digubal sendiri ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang menerusi jawatan kuasa pilihan khas JKP Parlimen yang ditubuhkan sebelum ini amat dinanti-nantikan ramai pihak. Dan selepas itu baru Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan rang undang-undang itu sendiri. Usul itu ialah usul laporan Select Komiti ataupun jawatan kuasa khas tu. Dan usul dan rang undang-undang itu akan dibahaskan baru sekali. Dan tetapi apa di penghujungannya nanti sebelum keputusan dibuat, usul itu akan diundi secara berasingan, secara simple majority. Tetapi rang undang-undang itu sendiri akan diundi mengikut garis panduan perkara 159 iaitu perlu 2/3 majority.
Sebanyak 10.01 juta ringgit disalurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bakal memanfaatkan 568 usahawan dan peserta Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felcra. Menurut Menterinya Datuk Seri Mazli Khalid, selain dari bantuan kewangan, peruntukan lebih memfokuskan bantuan pembangunan dan inovasi usahawan sedia ada. Jelasnya penyaluran itu merupakan inisiatif membantu usahawan luar bandar untuk membudayakan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Level macam ni kita innovate, kita kreatif dan inovasi. Tak semestinya kita bagi peruntukan wang, tapi macam mana kita nak develop dia lagi. Waktu tu kalau ada keperluan kita bagilah sedikit sebanyak inovasi tu. UDA Holdings Berhad UDA menyasarkan untuk melakar kejayaan menerusi Jama Live bagi memajukan pembangunan hartanah, pengurusan aset, fasiliti dan perhotelan sekaligus menyumbang kepada usaha pemangkasaan usahawan Bumi Putera. Live yang menekankan konsep legacy, integrated, finesse dan enrich dilancarkan oleh Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob malam ini akan dijadikan tonggak utama syarikat itu dalam melakar kejayaan untuk 50 tahun akan datang. Pengerusi UDA, Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, UDA akan terus komited memodernkan lanskap pembangunan negara serta menyediakan ruang komersial yang kondusif dan kompetitif bagi melahirkan lebih ramai keluarga usahawan. Ujarnya penjenamaan baru UDA merupakan inisiatif UDA melangkah ke fasa from shy to shine. Selain itu, katanya lagi, berlandaskan matlamat meneruskan legasi, beliau bersama ahli lembaga pengarah pihak pengurusan serta warga kerja UDA akan memastikan UDA lebih dikenali dan sentiasa dekat di hati. Harga maksimum minyak masak botol akan diwartakan. Penentuan harga ditetapkan dari semasa ke semasa berdasarkan harga pasaran dunia. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi, Tan Sri Anwar Musa berkata, pewartaan merupakan penetapan harga yang efektif. Beliau berkata keputusan dibuat selepas mengambil kira keengganan majoriti pengilang untuk menurunkan sekurang-kurangnya 10% harga selepas tempoh 2 minggu diberi kerajaan berakhir. Kita telah membuat engagement, tetapi nampaknya industri agak perlahan, bolehlah saya gunakan istilah agak liat nampaknya, untuk menyegerakan proses menurunkan harga, walaupun alasan-alasan yang diberikan, misalnya alasan kerana mereka sedang menjual minyak stok yang lama sewaktu membeli pada harga yang tinggi. Penjawatankuasa berpendapat alasan itu tidak adil kepada rakyat. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan membuat garis panduan baru berkaitan kos terkini projek Perumahan Rakyat Termiskin PPPRT. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata keperluan itu bagi memastikan projek berkenaan dapat dilaksanakan pada tahun ini. Menurut beliau, buat masa ini tiada kontraktor yang mahu membina rumah PPRT yang bernilai RM56,000 sebuah disebabkan masalah harga. Tidak ada kontraktor yang sanggup membina pada masa ini. Dan kita pihak KPLB sedang memperbincangkan dan kita membuat garis panduan yang baru untuk kita angkat dalam kabinet untuk bagi memastikan bahawa projek kita dapat dilaksanakan dalam bermula pada tahun ini juga. Jabatan Penjara Malaysia mensasarkan kadar jenayah berulang oleh bekas banduan seluruh negara akan turun kepada 10% berbanding 15% pada masa ini. Ketua Pengarah Penjara Datuk Nordin Mohamad berkata perkara itu akan dapat dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun lagi iaitu selari dengan pelbagai program pemulihan termasuk pelancaran pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan di 42 penjara seluruh negara. Hari ini bukan lagi semata-mata sebagai tempat punishment dan bukan hanya kita melihat pemulihan begitu saja.
Tapi apa yang kita nak lihat adalah impak kita sebagai keluarga Malaysia. Kita mempunyai tanggungjawab untuk melindungi keluarga kita, keluarga Malaysia kita ni. Kita mempunyai tanggungjawab. Jadi tanggungjawab yang kami maksudkan sekarang ini adalah melalui program yang kita laksanakan di Jabatan Penjara pada hari ini. Jadi impak dia. Jadi impak dia itu kita mengharapkan bila kadar residivis kurang kepada 10%, lebih ramailah kita dapat melindungi masyarakat kita di luar sana. Sebuah premis perhampiran Taman Batu Permai Jalan Ipoh di sini yang dijadikan stor penyimpanan diesel haram diserbu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kuala Lumpur. Sebuan yang dilakukan Jumaat lalu dijalankan dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM hasil risikan yang dijalankan selama 2 minggu. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Nurul Syarina Mat Anwar berkata, risikan mendapati beberapa lori bonded yang diubah suai membuat pembelian diesel di stesen minyak sekitar ibu negara termasuk Setapak, Kepung, Wangsa Maju dan Jalan Kuching. Katanya lori-lori terbabit kemudian menghantar diesel berkenaan ke stor penyimpanan haram serta pembelian diesel bersubsidi dibuat setiap hari dengan kuantiti dianggarkan melebihi 50,000 liter. Dua penjual daging babi semalam masing-masing didenda RM4,000 dan RM4,500 oleh Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam Pulau Pinang kerana memiliki karkas babi yang disembelih di rumah penyembelihan tidak berlesen pada Jun lepas. Magistrate Muhammad Harith Muhammad Mazlan menjatuhkan hukuman itu ke atas Un Kian Wong 51 tahun dan Ko Eng Po 43 tahun selaku orang kenesaman OKS selepas kedua-duanya yang dituduh secara berasingan mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan terhadap mereka. U dan Ku masing-masing didakwa memiliki 167 kilogram karkas babi dan 261 kilogram karkas babi yang tidak disembelih di rumah penyembelihan diluluskan atau dilesenkan dengan melanggar peruntukan di bawah Kaedah 5-1 Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009. Un dituduh melakukan kesalahan itu dalam kenderaan pacuan 4 roda penombor pendaftaran PMN 7112 jenis Toyota Hilux di Lebuh Raya Plus arah selatan menghala ke Bukit Mertajam pada 3.50 pagi 2 Jun lalu. Baik, pastikan sahih beriak lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Felda memanifestasikan komitmen yang begitu utuh dalam membawa saranan ini melalui program pembangunan peneroka PPP yang dilaksanakan sejak 2019. Felda telah meluluskan sebanyak 8,542 projek penternakan dan pertanian dengan dana berjumlah 212 juta ringgit. Produk-produk barangan yang akan dijualkan sudah tentulah akan ditumpukan pada produk-produk utama, terutama sekali ayam, telur, minyak masak, ya, beras dan beberapa barangan yang tertentu dengan harga yang lebih murah. Kemudian pendekatan kali ini ialah dengan bekerjasama dengan kedai-kedai tertentu. Sama ada kedai-kedai yang besar ataupun juga bagi kawasan-kawasan tertentu mungkin kedai yang lebih kecil termasuk di kedai-kedai koperasi. Pertandingan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Pertandingan Klik at Merdeka.
Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita terus ke segmen notifikasi. Baik, ikuti Bicara Naratif dengan tajuk Realiti Inflasi Malaysia bersama dengan Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, iaitu Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM dan Profesor Datuk Dr. Rajah Rasiah, iaitu Profesor Ulung Ekonomi Institut Asia Eropah malam ini jam 9 malam. Baik, pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 bersama dengan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob yang akan diadakan pada 30 Julai 2022 iaitu hari Sabtu jam 8 pagi hingga 10 pagi di Dataran Putra Masjid Putra Putrajaya. Seluruh keluarga Malaysia dijemput untuk hadir memeriahkan lagi suasana. Baik, anda di-scam, anda mangsa pinjaman pelaburan yang tidak wujud. Anda boleh salurkan aduan atau laporan anda ke Polis Diraja Malaysia atau semak dan dapatkan bantuan melalui CCID Scam Response Center di 0326101559 atau 0326101559 atau anda boleh layari semakmule.rmp.gov.my. Baik, selamat Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa 2022. Ketahuilah hutan paya laut penting sebagai sempadan laut dan daratan dan berperanan menahan ombak. Ia juga menyerap karbon yang berlebihan bagi mengimbangi kandungan gas di atmosfera dan juga menjadi tempat tinggal habitat pelbagai kehidupan serta persinggahan migrasi spesies burung. Baik, program Derma Siswa B40 ataupun DB40 tahun 2022 daripada 15 hingga 31 Julai ini dilanjutkan sehingga 31 Julai dan pelawaan penajaan dalam bentuk Derma Siswa kepada calon-calon lepasan sijil Perajalan Malaysia SPM tahun 2021 untuk memohon penajaan di bawah program Derma Siswa B40. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini dan jangan lupa untuk teruskan bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang. Dengan itu, salam keluarga Malaysia dan sentiasa jaga diri anda.